Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan agar semuanya berada dalam keadaan yang baik. Baiklah, hari ini bersama dengan Ustaz dalam kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kahfa. Mesti ada dia semua nak belajar. Dah sedia? Tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan bidang ibadah. Tajuknya ialah solat orang sakit. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membacakan doa. Okey, mari sama-sama kita angkat tangan, kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita lihat pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, pengertian solat orang sakit. Yang kedua, hukum solat orang sakit. Ketiga, membaca dalil dan ertinya dengan betul. Dan yang keempat, syarat sah solat orang sakit. Okey, anak-anak murid Ustaz semua dah bersedia? Okey, insya-Allah. Sebelum itu, mari kita renungkan beberapa gambar yang akan Ustaz tayangkan. Okey. Yang pertama, nampak? Di sebalik runtuhan bangunan ada orang mendirikan solat. Gambar yang kedua, apa jua pekerjaan? Solat menjadi kewajipan. Ini gambar apa? Gambar seorang pemandu teksi solat di tepi jalan. Yang kedua, situasi peperangan. Kalau apa sekalipun, mereka tetap mengerjakan solat. Seterusnya, ini di mana? Di atas kapal. Seterusnya, di kota metropolitan, iaitu di London. Mereka mengerjakan solat. Seterusnya, di mana ni? Agaknya. Kanak-kanak dan dewasa menunaikan solat. Ini situasinya tahu tak di mana? Iaitu di Mekah. Seterusnya tengok. Peperangan dan cuaca bukan halangan. Maknanya, ini kat mana ni? Dekat salji ni. Kan? Di Khatulistiwa. Dekat mana? Salji. Saya rasa mungkin ni di Everest kot. Mereka tetap menunaikan solat. Ni di mana ni? Ni gambar unta. Kalau gambar unta ni mesti orang tahu kat mana. Di padang pasir. Tetap menunaikan solat. Ni di stesen kereta api pun menunaikan solat. Ni di gedung ataupun di kedai mereka menunaikan solat. Di udara, di mana ni? Di kapal. Atas kapal terbang. Dan akhir tengok. Kewajipan solat tetap dituntut oleh Allah walau di mana kita berada. Walau apa jua keadaan kita. Ingatlah, tiada alasan untuk tinggalkan solat kecuali seseorang itu hilang akal pada waktu itu atau pitam, koma dan mabuk. Inilah sedikit saya nak bawa sebelum kita pergi kepada solat orang sakit. Maksudnya, solat
adalah kewajipan. Okey, baiklah. Kita dah sampai pada tajuk kita, iaitu solat orang sakit. Kita lihat dahulu konsep solat orang sakit. Solat diwajibkan atas setiap Muslim, lelaki dan perempuan yang waras, cukup umur dan suci. Sekiranya berlaku keuzuran, syariat Islam membenarkan dan mengharuskan menunaikan solat mengikut kemampuan. Maksudnya, kalau kita ada keuzuran, kita dibenarkan oleh Islam untuk menunaikan solat mengikut kemampuan. Dan kita lihat apa maksud solat orang sakit ni. Jom, Ustaz terangkan. Okay, solat orang sakit menunaikan ibadah solat mengikut keupayaan disebabkan kesakitan yang menghalang daripada menunaikan secara biasa. Maksudnya kita menunaikan ibadah solat mengikut keupayaan kita, kemampuan kita. Kerana apa? Sebab terhalang daripada kesakitan. Maknanya kesakitan tu menghalang kita buat sesuatu, mengerjakan solat dengan sempurna. Kita buat dengan solat, bukan dengan sempurna, maaf. Buat solat secara biasa. Biasa yang kita buat biasa, yang biasa kita buat tu. Tapi kita kerana kesakitan, kita tidak boleh mengerjakannya. Kita buat atas kemampuan. Ini dalilnya. Okey, ini adalah dalil yang membenarkan dalam Islam untuk kita mengerjakan solat ketika dalam sakit. Mari ke Ustaz baca sama-sama. An Imran bin al-Husaini radhiyallahu anhu qala kanat biwasiru fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an as-salah faqala صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. Maksudnya, Imran bin Husain berkata, saya menghidap penyakit buasir. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mendengar perkataan sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umat Nabi yang hendak Nabi sayang kita, kita jawab sallallahu ala Muhammad. Okay? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara mengerjakan solat? Baginda bersabda, solatlah berdiri. Jika tidak berdaya, hendaklah duduk. Jika tidak berdaya juga, hendaklah berbaring dalam keadaan mengiring. Inilah dia dalil yang membenarkan kita mengerjakan solat dalam keadaan orang sakit. Baiklah. Kita lihat hukum solat orang sakit ataupun mengikut keupayaan. Apa hukum dia? Hukumnya ialah harus. Hukumnya harus. Hukumnya ialah harus. Baiklah. Kita lihat pula syarat sah solat orang sakit. Nak mengerjakan solat ini, kita kena tahu juga supaya solat kita sah. Okey, ada 5 syarat dia. Okey. Cuba ikut Ustaz baca ya. Okey, yang pertama, yakin masuk waktu solat. Pertama, yakin masuk waktu solat. Kita yakin masuk waktu solat, maka sahlah kita solat. Ingatkan, ada 5 waktu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Ada 5. Okey, ada 5. Yang kedua, menutup aurat.
Syarat sah solat orang sakit yang kedua, mesti menutup aurat. Kalau kita tutup aurat, solat kita tidak sah. Dan yang ketiga, menghadap kiblat. Kita mesti menghadap kiblat. Baru solat kita sah. Dan yang keempat, suci dari hadas besar dan najis. Maknanya, anggota badan kita, tempat solat kita, pakaian kita, mesti suci dari hadas besar dan najis. Dan yang terakhir, ada keuzuran. Apa maksud ada keuzuran? Maksudnya, yang menghalang kita daripada melaksanakan solat dalam keadaan biasa. Ataupun yang paling senang, kita sakit. Maknanya kita sakit. Contohnya, sama ada kaki kita patah. Kita selain daripada patah, kita tidak boleh rukuk, tak boleh sujud. Maknanya, kita solatlah mengikut apa? Mengikut keupayaan kita. Baiklah, kita pun telah belajar apa tadi? Pengertian solat orang sakit. Hukum orang sakit. Hukum apa tadi? Harus. Kemudian dalil. Dan akhir sekali, syarat sah solat orang sakit. Ingat, ada 5. InsyaAllah, pada sesi pembelajaran yang akan datang, Ustaz akan terangkan pula bagaimana kaifiat melaksanakan solat ketika sakit. Ingat, ada 3. InsyaAllah, Ustaz akan terangkan. Sebab seperti dalam hadis Nabi tadi, 3. InsyaAllah, Ustaz akan terangkan pada pembelajaran yang akan datang. Adik-adik, Ustaz doakan agar semuanya berada dalam keadaan yang baik. Jaga kesihatan. Jangan lupa, jangan sesekali tinggal solat. Solat itu tiang agama. Tadi Ustaz tunjuk gambar tadi, walau apa sekalipun, solat mesti kena laksanakan. Dan yang kedua, jangan lupa baca Al-Quran. Jangan lupa baca Al-Quran. Bacalah bersama dengan ahli keluarga. Tak banyak, sedikit. Tak sedikit, banyak. InsyaAllah, Ustaz doakan ada anak murid Ustaz semuanya istiqamah dalam membaca Al-Quran. Okeylah. Ustaz harap jangan lupa tekan butang subscribe. Butang subscribe ke atas. Tolong tekan butang subscribe. Mudah-mudahan kamu menyokong dan memberi kekuatan Ustaz untuk terus menyampaikan ilmu. InsyaAllah, Ustaz ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan berjumpa lagi. Jaga diri, jadikan Al-Quran teman sejati. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.